Allah yang tak boleh ditipu dayakan oleh syaitan lagi. Inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Dalam ayatnya Allah mengatakan, sesungguhnya hamba-hambaku laysa laka alaihim sultan, kau tidak ada kuasa atas mereka, wahai iblis. Tak ada lagi dah. Iblis, syaitan tak ada lagi daya upaya nak mengganggu hati hamba-hamba Allah yang sudah masuk dalam golongan ibadi, hamba-hambaku. Tapi siapa dia? Orang yang paling kurang, yang sudah sampai pada darjat nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Di situlah Allah jamin pula, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu ke dalam syurgaku. Jamin masuk syurga. Jadi kalau ada ustaz ke ustazah ke tok guru ke pak kiai, maaf 1000 kali maaf, saya minta maaf. Dah hafal kitab 1000 kitab dalam kepala ke, ahli nahu, ahli saraf, ahli fikih, ahli tasawuf, PhD ke apa ke, tapi kalau tak sampai darjat nafsul mutmainnah, jangan cakaplah tuan-tuan, maaflah, minta maaflah. Tak ada apa pun. Tak ada apa. Hati kat dalam nak bersih ni. Maaflah. Jadi maknanya ilmu ni wajib belajar. Tapi di samping itu mesti dan wajib usaha untuk sampai nafsu mutmainnah. Sebagaimana alim-alim ulama tasawuf membagi ilmu tu, nafsu tu ada 7 peringkat. Nafsu ammarah yang sangat menyuruh kejahatan. Nafsu lawamah yang terombang-ambing, buat jahat sikit, buat dosa baik, buat baik sikit. Bila buat jahat dia rasa macam menyesal. Tapi buat baik boleh juga, tapi masih niat buat jahat lagi. Macam-macam. Terombang-ambing, lawamah. Dan yang ketiga nafsu mulhimah. Mulhimah ni diberi ilham. Baik dia baik, zahir baik. Tak zina, tak arak, tak ada judi, tak ada pelacuran. Semua tak buat yang zahir. Baik semua, ibadah semua buat. Tapi dalam ni semayang tak khusyuk lagi, duduk bergaduh kat dalam ni. Allah Akbar, semayang diingat sangat lagi, aku tengah semayang. Nak aku tengah semayang. Duduk bergaduh dalam ni. Orang yang masih tengah berperang kat dalam. Ini baguslah, dah bagus tu. Tapi masih belum terjamin lagi. Sebab masih digoda syaitan, masih syaitan goda-goda. Melainkan bila sampai nafsu mutmainnah, mutmainnah tenang. Itu makna mutmainnah tenang. Allahu Akbar, tenang. Terus musyahadah daripada Allah Ta'ala. Anta'budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yara. Kamu menyembah Allah seolah kau melihat dia. Kalau kau tak melihat dia, Allah melihat kau. Rasa hati kita, Allah melihat kita. Rasa gerun kita, rasa takut kita, rasa malu kita depan Allah Ta'ala. Hari ini manusia menyembah Allah, tapi mereka tidak mentakdirkan Allah Ta'ala. Wa ma qadarullah haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih subhanahu wa ta'ala amma yushrikun. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Mereka itu tidak mentakdirkan Allah dengan sebenar-benar takdir kepada Allah Ta'ala. Kebesaran Allah tak dibesarkan Allah. Keagungan Allah tidak diagungkan Allah. Tak ada ihtiram dengan Allah. Maaf tuan-tuan dan puan-puan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Macam-macam buatnya dalam sembahyang. Tapi depan Allah. Tapi tak rasa depan Allah. Macam sembahyang menghadap tembok. Macam tembok Tuhan dia. Maaf tuan-tuan. Kita depan Allah memang kita depan Raja. Tak rasa tak apa. Kita sembahyang. Tapi sebab Allah, naikkan kalau kita sebut Allah. Allah. Maaf tuan-tuan, ini bukan nak memperoleh tuan-tuan. Mari sama kita. Allah lembu. Mari lembu. Kenapa tak sebut? Mari kita sebut lembu. Tapi kita Allah. Sebut Allah, naikkan bukan tak. Di sini kita dapat ukur tuan. Di mana rasa hati lembu? Allah lembu. Kau rasa sama ya? Allah lembu. Tak macam cakap kat apa, macam cakap Tuhan aja. Kalau tak ada rasa, maknanya hati kita tak ada apa pun dengan Allah. Kosong, maaflah, kosong.
Tapi kalau dia rasa Allah, rasa gerun. Kalau lagi sebut Allah, lagi tambah gerun. Itulah dia tanda iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Itu tanda iman, tuan. Innama adatul hasri, tuan-tuan belajar nahwu. Maknanya hanya saja orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah, rasa gemetar kat dalam. Walaupun zahir dia tak nampak, tapi dalam terasa bergoncang hati dia, takut pada Allah. Allahu Akbar. Apa rasa? Kalau tak ada rasa apa? Maaflah. Oh, itu doktor tau, PhD. Maaflah. Itu kertas sajalah. Maaflah. Saya minta maaf, ribuan maaf. Mungkin kata-kata saya ini mungkin ada yang tak senang hati atau minta maaf banyak. Tapi itu hakikat sebenarnya. Ilmu itu hanya tinggal ilmu maklumat, ilmu kertas, tapi tak masuk dalam. Ini keadaan yang besar. Ada macam mana besar keadaan ni, Ustaz? Nak buka mata hati, sebab mata hati bila tak nampak jadi buta. Itu yang Allah Ta'ala katakan. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَلْ أَبْصَارُ. Hati-hati mereka yang dalam dada. Allah namakan buta mata hati. Nampak nikmat Allah, nampak kebesaran Allah, keagungan Allah, langit bumi, tapi tak nampak hati dia. Allah Akbar tak rasa apa pun. Tapi maaflah, syarah, pandai, hebat. Orang boleh menangis. Orang pun kata, Ustaz, tolonglah doakan saya. Percaya betul Ustaz tu hebat, syarah. Maaflah. Tapi Ustaz ni sembahyang tak khusyuk. Maaflah. Kita memperdayakan orang dan kita memperdayakan diri kita dengan kerana kita pun baru balik daripada Timur Tengah, balik pada kuliah, kita pun bawa syahadah, bawa nama. Maaflah, bukan saya nak kata sesiapa, tapi ini kita kena sedar, tuan-tuan. Ilmu tu bukan pada kertas, ilmu bukan pada title, ilmu tu kat dalam ni, kat dalam diri kita. Kalau ilmu kita hanya memberi manfaat pada orang, tapi kita dia tak ada manfaat, samalah kita macam lilin. Kita membakar, menerangkan masyarakat, tapi diri terbakar, masuk neraka. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'azzabun qabla al-ubbadil watan. Kata Ibn Ruslan dalam matan Zubatnya, yang dipetik daripada hadis, orang alim dengan ilmu yang tak beramal masuk neraka sebelum penyembah berhala masuk. Penyembah berhala dia tentu-tentu kafir. Belum dia masuk, kita na'udzubillah min zalik, minta Allah lindung. Orang alim yang ada ilmu tak beramal, dia masuk dulu. Ustaz, kita dah amal, kita sembahyang tak tinggal pakai jubah serban, kita pakai tudung semua. Kenapa pula Ustaz kata itu? Maaflah, itu zahir yang batin macam mana? Oh, kalau itu kita batin dan zahir jangan. Buatlah zahir pun, tapi batin pun kena sama ada. Maaflah. Hanya pentingnya tasawuf. Pentingnya tarekat untuk merealisasikan apa itu tasawuf. Jadi, bagaimana kita nak dapatkan akan sifat-sifat yang daripada dalil Quran, jadi alim-alim ulama. Apabila mereka telah ulama-ulama mustahidin dalam bidang tasawuf tarekat, bila telah mengamati dalil Quran dan hadis, daripada kata-kata ulama yang telah pun mencapai darjah awliya Allah, dan daripada pengalaman mereka dalam menuju kepada Allah, maka mereka telah membuat keputusan. Tidak tercapai takwa yang sebenarnya, tidak tercapai penyucian hati dari sekalian, sifat-sifat mazmumah, dan tidak tercapai penyucian hati dari syirik khafi, dan kelepasan dari mati sul khatimah, dan tidak tercapai darjat ihsan, dan tidak tercapai darjat kekasih Allah, awliya Allah, dan melainkan dengan salah satu daripada dua jalan. Apa dua jalan tu? Jalan pertama, majzub, orang yang diangkat Allah tanpa usaha. Ni orang yang angkat Allah tanpa usaha, maknanya dipilih Allah lah. Dari kecil lagi Allah dah pelihara dia dah. Tak buat maksiat, tak buat jahat. Pelihara dia, terus ingat pada Allah. Sampai besar dia menjadi kekasih Allah. Ini majzub nama dia. Dan ada pula golongan yang kedua namanya salik, orang yang berjalan kepada Allah dengan jalan tarekat ahli tasawuf. Tapi majzub ni tuan-tuan, dia bukan boleh kita kata tak apalah, nanti kalau Allah nak pilih aku, dia bukalah hati aku, nanti aku ingatlah pada dia, aku pun terus jadi kekasih dia. Ini bukan satu kaedah tuan-tuan. Ini hanya pilihan, bukan kaedah, bukan boleh diagak-agak. Kalau tak jadi, tak jadilah. Jadi, maknanya di sini dia tak boleh dijadikan sandaran. Sebagaimana dalam
usul fiqh mengatakan an-nadir la hukmalah, ataupun an-nadir kal ma'dum. Perkara yang jarang-jarang berlaku, yang kadang-kadang berlaku, tak boleh dijadikan hukum. Jadi tak boleh nak tunggu Tuhan pilih aku, tak ada. Kena usaha. Kita jangan belajar. Nak tunggu nanti Tuhan bagi ilmu, tak ada. Kena pergi belajar. Begitulah dia tuan-tuan. Jadi tak adalah jalan lain melainkan jalan yang kedua, iaitu jalan ahli sufi, at-tariqah, at-tasawuf. Sebab itulah kata kaedah usul fiqh, ma la yatimmu wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Sesuatu perkara yang tidak sempurna wajib melainkan dengannya, maka ianya pun menjadi wajib. Jadi nak bersihkan hati tak dapat tidak melainkan dengan jalan ulama tasawuf tariqah. Maka membersihkan hati itu adalah wajib, dan tak jalan melainkan dengan jalan itu, maka jalan yang tersebut itu menjadi wajib dilalui oleh umat Islam. Bukan saya buat perkara baru, tuan-tuan. Perkara ini sudah ulama-ulama kita semua dulu dah. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hanbali, semua ulama tasawuf tariqah. Imam Syafi'i seorang ulama sufi. Imam Ahmad bin Hanbal sama Imam Syafi'i, kedua-dua mereka selalu mendatangi majlis zikrullah yang diadakan oleh ulama-ulama tasawuf pada masa itu. Masa itu tak timbul tariqah lagi, sebagaimana sejarah yang telah saya sebutkan. Jadi orang tanya pada Imam Ahmad, kenapa lah kamu berdua selalu pergi kalau pada orang-orang gila tu? Ada dah, masa dulu dah cakap gila pun ada dah. Kata Imam Ahmad, mereka lah orang-orang yang kami bila tak dapat memecahkan masalah, ada jawapan pada mereka. Sebab kekasih-kekasih Allah, awliya Allah ni Allah buka kerana intisyaf, terbuka pada mereka, nampak. Jadi begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maka jadilah hukum bertasawuf itu adalah fardu ain. Itulah yang dikatakan oleh ulama-ulama tasawuf dan tariqah. Dalam bidang tasawuf tariqah, kalau kita tanya ulama fikir, dia tak setuju. Tapi kalau kita tanya ulama fikir, belajar fikir wajib atau tidak, dia kata wajib. Tak, dia kata wajib. Mana pula dalilnya? Habis macam mana awak nak sembahyang kalau awak tak belajar sembahyang? Kita tanya dia balik, macam mana awak nak bersihkan hati kalau awak tak belajar tasawuf? Tanya dia balik. Maaflah tuan-tuan ya. Sebab tu saya kata tadi, setiap bidang ada ulama mujtahidnya. Tak boleh kita engkar. Kita ulama fikih tak boleh engkar apa yang ulama tasawuf cakap dalam bidang dia. Ulama tasawuf tidak boleh engkar apa yang dikatakan oleh ulama fikih dalam bidang fikih. Begitulah setiap bidang ada ulamanya. Jadi mungkin kita belajar fikih, kita tanya doktor, betul kata tasawuf dan tarikan wajib? Doktor tu kata tidak. Dia bidang apa kita tanya? Jangan tanya orang yang bukan bidang tasawuf, tanya ulama bidang tasawuf. Tapi ulama bidang tasawuf pun, maaflah, zaman sekarang tasawuf ni terbagi dua. Tasawuf teori, buku, PAS, doktor, PhD, tasawuf. Jadi satu ialah tasawuf amali, zahir dan batin. Tanya yang kamil mukammil. Jadi barulah kita dapat jawapan yang benar. Wallahu a'lam. Daripada sejarah ilmu Islam, sebenarnya zaman Nabi tidak ada gelaran-gelaran tasawuf, tariqah, fikih, tauhid dan seterusnya lah, pelajaran usul fikih, usul hadis, rijal dan sanad, nahu dan saraf, semua tak ada. Jadi cuma baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam para sahabat sememangnya melengkap penuh dengan sempurna kelengkapan Islam itu, zahir dan batin, termasuklah akhlak yang mulia dan juga akhlak yang batin yang digelarkan dan dinamakan tasawuf dan tariqah. Jadi itu saya rasa tidak perlu saya ulangi lagi. Dan demikianlah mereka itu tidak digelarkan dengan nama ahli tasawuf dan ahli tariqah kerana mereka telah mempunyai gelaran yang lebih hebat, yang lebih sempurna, seperti baginda sendiri diberikan gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para teman yang diberikan nama sahabat, dan orang yang berikutnya dinamakan tabi'in. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, demikian pula mungkin ada orang bertanya, apakah alim-alim ulama kita yang empat mazhab bertasawuf dan bertariqah? Jadi sebagaimana yang telah saya sebutkan tadi juga, telah saya mengatakan bahawa mereka juga mempunyai ilmu Islam yang sempurna dan lengkap, termasuklah tasawuf dan juga tariqah sebagai salah satu ilmu Islam. Namun saya catatkan dalam kertas kerja saya itu, iaitu kesemua keempat mazhab itu mereka berguru kepada ulama-ulama tasawuf dan tariqah. Seperti Imam Malik berguru kepada Syekh Imam Ja'far As-Sadiq,
seorang ulama yang masyhur pada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad sendiri pernah berguru kepada Syekh Ma'ruf Al-Karhi. Kedua-dua syekh ini termasuk dalam silsilah tarekat Naqsyabandi. Manakala Imam Syafi'i pernah berguru kepada seorang guru sufi bernama Syekh Salim Ar-Ra'i. Dan Al-Imam Abu Hanifah, beliau sebenarnya catatan di sini tertinggal, tetapi beliau adalah guru kepada ulama-ulama hadis dan juga ulama-ulama mazhab. Seumpama beliau menjadi guru kepada Syekh Ibrahim bin Adham, seorang ulama tasawuf yang masyhur. Jadi kalaulah kita lihat daripada sirah ataupun sejarah ulama-ulama tersebut, maka mereka ni bukan sekadar murid kepada guru tasawuf, tapi mereka pun adalah guru kepada murid-murid tasawuf. Seperti yang saya sebutkan tadi, Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Abu Hanifah yang kita lihat di sini, beliau guru kepada Syekh Ibrahim bin Adham, Syekh Fudail bin Iyad, Syekh Daud At-Ta'i, Syekh Bishr Al-Hati. Dan syekh-syekh ini semua adalah ulama-ulama juga, dan juga mereka seorang ulama tasawuf dan tariqah. Dan begitulah juga kalau kita lihat Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang dimana beliau ini juga seorang ulama tasawuf dan tariqah. Beliau berguru kepada seorang guru yang dimana gurunya itu menasihatkan beliau untuk pulang ke kampungnya sebelum meninggalnya Imam Nawawi. Dan apabila Imam Nawawi meninggal, kembali ke kampung, dia meninggal di kampungnya An-Nawawi. Alhamdulillah, saya kesempatan ziarah makamnya di Syria, makam Al-Imam Nawawi. Imam Ghazali juga memang kita sudah sedia maklum, beliau bergelar dengan Hujjatul Islam, seorang pensyarah universiti, tetapi berguru pada Syekh Abu Ali Al-Farmadi, seorang tukang kasut. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau ini bergelar Hujjatul Islam sebelum menjadi ulama tasawuf. Beliau seorang profesor di Universiti Damaskus, dan beliau juga memegang darjat Hujjatul Islam, yang syaratnya Hujjatul Islam tak kurang dia menghafal 500,000 hadis. Jadi itulah gelaran yang telah ada pada beliau. Banyak mengarang kitab-kitab fikih, usul fiqh dan sebagainya. Tetapi satu masa beliau semayang dengan adiknya bernama Imam Ahmad. Bukan Ahmad bin Hanbal, tidak ya, adik dia bernama Imam Ahmad. Jadi dalam semayang itu adik dia mufaraqah, berpisah daripada Imam Ghazali. Imam Ghazali jadi imam. Lepas semayang dia mengadu pada maknya, Imam Ghazali mengadu pada mak dia, kenapa adik ni bercerai dengan aku dalam semayang. Jadi mak dia marah kepada adiknya. Adiknya kata, macam mana saya ikut abang semayang, saya lihat belakang abang penuh dengan darah. Padahal Imam Ghazali baju dia tak ada darah pun. Tapi bila perkataan itu dibicarakan, dikatakan, maka Imam Ghazali teringat yang di mana dalam sembahyang dia tadi, sedang sembahyang dia sedang kita katakan sedang berusaha menyelesaikan masalah istihadah. Istihadah, darah penyakit perempuan. Jadi fikiran dia dalam sembahyang, dan dia Hujjatul Islam, dah hafal 500,000 hadis, Quran semua dalam kepala. Profesor Universiti Damaskus, tahun 400 Hijrah dulu, dah 1000 tahun dulu dah. Tapi dalam sembahyang berfikir masalah fikir. Ulama fikir kan. Jadi adik dia Allah buka kasyaf, adik dia nampak belakang abang dia darah. Makna apa dalam otak dia, adik dia nampak pula. Jadi adik kata, macam mana aku nak ikut imam, imam penuh dengan darah. Kalau makmum dah tahu imam tanggung najis, makmum tak boleh ikut imam yang menanggung najis. Itu hukum fikir juga. Jadi Imam Ghazali bila teringat yang dia sedang memikir masalah fikir, darah, istihadah, dan adik dia boleh nampak, makna menunjukkan adik dia ada ilmu lebih lagi, kasyaf. Jadi dia tanya pada adik dia, siapa guru kau? Alah abang tak payah belajar lah guru saya. Siapa guru kau? Dia kata, guru saya tu kat depan tepi jalan, seorang tukang kasut. Tukang kasut, ya itu guru saya, Syekh Abu Ali Al-Farmadi.
Jadi Imam Ghazali pergi jumpa pada Syekh Abu Ali yang sedang menjadi tukang kasut tepi jalan. Inilah tuan-tuan dan puan, maaf aja lah ya. Kadang-kadang kita lihat orang ni wali, wali apa tu? Serban pun tak ada, jubah pun tak ada. Kita ingat wali tu mestilah serban besar, jubah besar, ya, tasbih panjang. Oh, baru wali. Kalau tudung labu dengan cukup semayang, ialah baru wali. Maaflah, bukan makna saya mengkritik, tidak. Tapi makna ini fahaman kita yang tak sepatutnya yang mesti dibetulkan. Kadang-kadang wali ni dia depan orang biasa, tapi hati dia tetap dengan Allah Ta'ala. Jadi apabila Imam Ghazali rahimahullah ta'ala datang kepada Syekh Abu Ali Farmadi, kata, Tuan Syekh, saya nak belajar lah dengan Tuan Syekh. Dia kata, buat apa belajar dengan aku? Aku tukang kasut. Engkau dah jadi profesor, pergilah engkau. Engkau orang alim. Aku tukang kasut. Tapi Imam Ghazali sungguh-sungguh, aku nak belajar Tuan Syekh, tolong aku nak belajar. Kata dia, boleh kalau kau nak belajar dengan aku, tapi syaratnya besok kau bawa buah satu bakul, penuh dengan satu bakul. Kau sampai depan aku, datang kepada aku ni, panggil budak-budak tepi jalan semua. Siapa boleh jotos kepala kau, bagi dia satu buah. Kerja orang gila ni. Kerja orang gila. Panggil budak-budak semua, siapa jotos kepala kau, bagi buah. Siapa yang tak mau budak-budak macam tu? Tapi ni test nombor 1, belajar nombor 1. Belajar tasawuf, belajar tarekat ni kat buku senang lah. Nak amal susah. Maaf tuan-tuan. Sebabnya bila dah jadi ulama profesor, Hujjatul Islam, hafal Quran, hafal 500,000 hadis, orang semua dah kenal, pengarang yang besar Al-Imam Ghazali Hujjatul Islam. Siapa tak kenal? Kalau jumpa semua nak cium tangan ambil berkat. Kat dalam ni tuan-tuan, dah jadi mahligai iblis kat dalam. Maaf nak cakap, minta maaf. Dia rasa diri dah pandai lah. Dia rasa diri dah bagus. Habis nak tak mau rasa apa-apa. Tak mau rasa apa-apa. Kalau orang ketuk kepala kau pun tak rasa apa dah. Aku memang orang bodoh. Itu baru. Nak buang sifat mazmumah kat dalam bukan mudah tuan-tuan. Lagi tinggi ilmu, lagi tinggi. Maaflah iblisnya kat dalam. Maaflah. Kalau tak ada tasawufnya lah. Kalau tak ada tarekah pembersihan hati, maaflah. Kita lagi tinggi, lagi rasa kita megah. Imam Ghazali. Tapi dah kerana Imam Ghazali sungguh-sungguh nak belajar, dia terima. Dia bawa besok bawa datang bakul. Orang pun ketuk kepala dapat bawah. Ketuk kepala dapat buah. Orang kata Imam Ghazali dah gila dah. Dah gila dah, kena sihir dah. Tukang katut dah sihir dia. Tak mudah tuan-tuan nak buang sifat mazmumah. Sampailah rasa diri tak ada apa dah, baru Allah angkat darjat. Sebab Allah hanya angkat darjat orang yang tawaduk. Man tawadda'a lillahi rafa'ah. Allah tak kata siapa banyak ilmu Allah angkat. Allah tak kata siapa yang hafal itu hafal Allah angkat, tak. Man tawadda'a lillahi rafa'ah. Habis ayat Quran, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Macam mana ustaz? Orang yang Allah angkat darjat orang beriman dan orang yang diberi ilmu. Beri ilmu yang mana? Ilmu zahir dan batin. Mana ilmu yang dia beramal. Sebab itulah ulama-ulama mengatakan al-ulama warisatul anbiya, iaitu para ulama itu pewaris Nabi. Bukan pewaris Nabi itu hanya ilmu yang zahir. Sebab Nabi SAW membawa Islam. Islam itu kamil, zahir dan batin. Kalau Islam itu zahir saja, orang orientalis dah Islam dah. Orang profesor-profesor di universiti Amerika, Eropah yang tahu Islam semua dah Islam dah. Tapi tak cukup. Dengan batin semua dah Islam dah. Tapi tak cukup. Dengan batin sekali. Sebab Nabi orang yang tawaduk, orang yang ikhlas, orang yang khusyuk, orang yang nangis pada Allah. Itulah sifat yang dibawa. Jadi kalau ulama itu hanya zahir saja, maka dia belum termasuk dalam istilah ulama yang Allah sendiri memberikan makna dan terjemah. Apa itu tarif ulama? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanya saja orang yang benar-benar takut pada Allah, al-ulama. Jadi kalau ulama dia tidak takut pada Allah, dia belumlah dinamakan ulama. Maaflah tuan-tuan, saya cakap ni banyak tersinggung-tersinggung, tapi tu tak ada tujuan tersinggung lah. Tujuannya sama-sama kita melihat pada diri kita. Jadi begitulah Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Allah pilih dia. Sanggup dia tak apalah.
nak belajar, nak bersihkan hati ni. Buanglah glamour dia. Tak apalah orang tak panggil aku ustaz pun tak apalah. Orang panggil aku orang gila pun tak apalah. Aku pun tak ada apa dosa banyak. Besok bawa satu bakul buah, panggil budak, ketuk kepala ambil buah. Orang kata Ghazali gila dah, ustaz ni dah gila dah kena sihir dah. Tak apalah. Tapi dunia pun kenal siapa Imam Ghazali. Selepas dia masuk khalwat 40 hari, 120 hari dia bersuluk dengan gurunya. Keluar itulah dia sekarang kita Ihya Ulumuddin, yang di mana mengkagumkan dunia Islam. Bukan semua orang boleh karang semua kitab, tuan-tuan. Hari ini banyak kitab, berlambak kitab. Maaflah, kita pun pergi Arab bawa balik pikul banyak kitab. Maaflah, penuh kat belakang but kereta tu. Maaflah, kitab tinggal kitab. Yang kitab tu kitab lah, yang kita tu kita lah. Maaflah. Orang dulu dia tak beli kitab, tapi dia karang kitab. Keluar kitab, jadi mutiara kepada umat manusia. Kita ni kitab, maaflah. Takut-takut jadi allazina yahmiluna asfara itu saja. Maaflah, minta tidak lah ya. Jangan jadi macam tu pula. Mudah-mudahan tidak ya. Jangan jadi hanya pikul kitab tapi tak tahu apa dalam kitab. Jadi begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala pun guru dia, guru tasawuf, guru tarekah, Syekh Abu Ali Farmadi. Dan Syekh Abu Ali Farmadi salah seorang juga daripada Syekh dalam tarekah Naqsyabandi yang saya pegang sekarang lah. Al-Muttaqin Ibn Daqiq Al-Eid, ulama hadis yang bergelar hafiz, pernah berkata akan gurunya, seorang ahli tasawuf tarekah, dia di sisiku lebih baik dari 100 alim fikih atau 1000 alim fikih. Satu ulama tasawuf pada aku, dia menceritakan hal guru dia. Dia ni guru aku ni, ulama tasawuf ni lebih baik pada aku daripada 1000 ulama fikih. Bukan makna mencela ulama fikih, tidak. Maknanya ulama fikih pun bagus. Kerana kita nak belajar syariat pun kalau tak ada fikih macam mana? Wajib. Jangan tuan-tuan salah faham Ustaz Fauzi hari ini mencela ulama-ulama. Tidak. Saya cuma nak beritahu bagaimana kepentingan ilmu-ilmu dalam Islam. Yang tauhid bagian tauhidnya, yang fikih bagian fikihnya, tasawuf dalam tasawufnya. Jadi Ibnu Daqiq Al-Eid, tuan-tuan pun yang baca kitab-kitab, ada tarjih, ada tauhid dalam kitab bab hadis. Muttaqi bin Daqiq Al-Eid ini memang masyhur lah. Beliau juga bertasawuf dan bertarekah juga. Al-Imam Nawawi jangan cakap lagi lah, sebagaimana saya sebutkan tadi. Syekh Izzuddin bin Abdul Salam, beliau sangat-sangat mengagumkan para ahli sufi. Pernah beliau satu masa mengajar, jadi orang sebutlah nama Syekh Ibn Al-Arabi, dan orang pun cela Syekh Ibn Al-Arabi ni. Ibn Al-Arabi tuan-tuan pun tahulah, seorang ulama sufi, tasawuf tarekah yang masyhur, yang mengarang kitab Futuhatul Makkiyah. Jadi orang cela, dia pun tak cakap apa-apa, dia diam. Waktu malam, waktu dia nak buka puasa, khadam dia pun bagi makan, siapkan makan malam. Khadam dia tanya, Tuan Guru Syekh Izzuddin, siapakah kutub zaman sekarang ni? Kutub ni maknanya wali nombor 1 lah, yang paling hebat. Kata Syekh Izzuddin, aku tidak lihat kutub pada hari ini melainkan berada di tangannya Syekh Ibn Al-Arabi. Jadi khadam dia pun terkejut. Khadam dia kata, tadi Syekh waktu mengajar orang mencela Ibn Al-Arabi, kenapa Syekh tak cakap apa-apa? Sebab bila beliau mengajar ni tuan-tuan, Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, yang murid dia semua ulama, bukan macam kita, tak ada ulama yang jadi murid dia. Ulama-ulama fikih lah. Jadi dia jawab, aku tak kuasa nak jawab depan orang semua. Jadi jidal pula. Jadi menunjukkan Syekh Izzuddin Abdul Salam ni, dia sendiri mengakui bahawa Syekh Ibn Al-Arabi ni memang ulama dan juga seorang wali Allah kutub pada masa itu. Kitab Futuhatul Makkiyah yang banyak orang memperdebatkan dan mencela Ibn Al-Arabi dengan kata dia telah jadi kafir, dia telah terkeluar pada Islam lah, dia zindik lah kerana perkataan-perkataan dia tu menyalahi Islam. Sebenarnya kitab Futuhatul Makkiyah ini adalah salah satu kitab yang amat hebat dalam tasawuf dan tarekah. Beliau karang kitab ini di Mekah, di Jabal Hindi. Dia dah karang kitab tu, dia letak di atas Kaabah. Dia nazar pada Allah, ya Allah, kalaulah aku buat ini kerana Engkau ya Allah, kekalkanlah dia.
Kalau aku buat ini kerana nafsu, kerana untuk yang lain, kau binasakanlah dia. Stalkanlah dia. Kalau aku buat ini kerana nafsu, kerana untuk yang lain, kau binasakanlah dia. Setahun buku Futuhatul Makkiyah di atas bumbung Kaabah. Tahun. Lepas tahun dia naik balik, dia ambil sama macam mana yang dia letak. Padahal hujan, ribut, topan semua sepanjang tahun tu. Satu huruf tak jatuh daripada kitab Futuhatul Makkiyah. Menunjukkan bagaimana keikhlasannya beliau kepada Allah. Bagaimana Allah memelihara buku itu sebagai membuktikan keramahnya beliau, kebenarannya beliau. Tapi banyak orang dia bila baca ni, saya nak bagi tahulah tuan-tuan ya, dan puan-puan juga, ustaz-ustazah ni, maaflah bukan saya nak mengajar, minta maaf banyak. Tapi sebagai untuk penerangan saja, bahawa ulama-ulama yang memang dekat dengan Allah Muqarrabin ni memang banyak difitnah oleh orang ramai. Terutama ulama-ulama juga yang fitnahkan mereka, daripada golongan-golongan ulama yang tak sampai kepada darjat dan martabat mereka. Maaflah tuan-tuan. Ini disebutkan oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani dalam kitab Al-Yawaqid wal Jawahir. Tuan-tuan dan puan-puan pergi Ma'rad ni, pilihlah kitab yang baik-baik, yang bagus-bagus dibaca ya. Al-Yawaqid wal Jawahir. Ini permata-permata, belian-belian yang berharga. Nak menerangkan apa? Nak menerangkan bagaimanakah banyaknya badasus yang dimasukkan ke dalam buku Al-Imam Ibnul Arabi mengenai kata-kata yang membawa pada kufriyat, yang membawa pada kekufuran. Padahal beliau bari, beliau itu bersih daripada sekalian kata-kata tersebut. Nama dia Al-Yawaqid wal Jawahir. Ni kitab ni dikeluarkan daripada Lebanon, Beirut, dicetak di Beirut. Darul Ihya' Turas Al-Arabi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Maaflah ya, kita beli ni jangan beli saja. Beli tu biar ada tujuan. Maaflah bukan nak mengajar pula ya. Tujuan buku yang bagus jadi marja' kita, jadi bacaan kita. Banyak orang duk kata Syekh Ibnul Arabi, tapi dia membaca dengan buku-buku pengarang yang memang hasad dan dengki terhadap Syekh Ibnul Arabi dan kepada ulama-ulama tasawuf. Jadi bila dia baca, dia pun terpengaruh dan dia pun katalah, ini ulama tarekat semua sesat, kau jangan ikut. Mereka cakap semua bawa kufur. Padahal mereka jauh daripada sekalian tuduhan tersebut. Jadi begitulah tuan-tuan, tinggallah ke abad-abad berikutnya ulama-ulama yang hebat menjadi guru dan pemimpin tasawuf tarekat seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abu Hasan Asy-Syadzali, Syekh Abu Qasim Al-Qushairi, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, Syekh Bahauddin Asy-Syabandi, Syekh Abdullah Dahlawi, Syekh Khalid Al-Baghdadi, Al-Imam Suyuti, Syekh Abdul Wahab Syarani, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, Syekh Daud Al-Fatani dan banyak lagi yang lain-lain. Jadi kalaulah ada begitu hebatnya alim-alim ulama kita yang dahulu, semuanya ada pegang ilmu tasawuf dan tariqah. Al-Imam Syafi'i juga berpegang pada ilmu tasawuf dan tariqah. Jadi takkan kita lebih hebat pada Imam Syafi'i pula. Takkan kita lebih hebat daripada Imam Abu Hanifah pula. Takkan kita lebih hebat daripada Imam Ahmad dan Imam Malik dan semua imam-imam yang telah disebut tadi. Jadi kalaulah kita dapat berfikir dengan fikiran yang waras, sudah tentulah dapat kita lihat kenyataan orang yang mengata, mengutuk, yang menyalahkan, mengkondem tarekat dan ulama-ulama tarekat. Orang itu sebenarnya tak kenal diri sendiri pun, tak tahu pun diri dia duduk kat mana. Pandai dia kata orang maaflah banyak-banyak. Jadi macam itulah. Ya, kita kena bersifat munsif, orang yang insaf. Insaf tu dapat berfikir dengan waras, bukan dengan ta'assub, bukan dengan kita katakan emosi, tetapi dengan waras. Tapi ya jangan ada pula orang ingat, oh ulama-ulama tasawuf ni dia tahu tasawuf aja, dia tak tahu apa-apa pun, ilmu fikih, ilmu hadis pun tak tahu. Jangan. Sebab ulama-ulama yang menjadi pengasas dan juga pemimpin tasawuf dan tarekat pada zaman-zaman yang dahulu, kebanyakan mereka tu juga ulama fikih. Dia juga ulama akidah, ulama hadis, ulama tafsir, ulama nahwu, saraf
dan lain-lain sebagaimana Imam Ja'far As-Sadiq, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Khalid Al-Baghdadi dan sebagainya. Jadi maknanya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sembarangan, bukan maknanya dia cakap tu ikut tasawuf kali, tidak. Dia bersandarkan kepada dalil-dalil pada Quran dan hadis. Cuma kadang-kadang kita jumpa dan kita tak jumpa, itu saja. Sebab tu kena rajin membaca. Maaflah tuan-tuan ya. Seperti masalah zikir dengan cara jahar. Kadang-kadang kita tak jumpa kitab, jadi kita tak tahu. Maaflah. Ya, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala telah mengarang kitab Natijatul Fikri bil Jahri fi Zikri. Tu carilah kat Marat ni. Natijatul Fikri bil Jahri fi Zikri. Mendatangkan nas, Quran, hadis, asar, sahabat, ulama-ulama, fatwa-fatwa mengatakan tentang zikir dengan jahar itu adalah perkara masyru' yang ada di dalam Islam, bukan bid'ah, bukan songsang, bukan sesat. Ini perlu banyak membaca. Dalam kitab bukan songsang, bukan sesat. Ini perlu banyak membaca. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadithiyah karangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami itu pun saya dah sebutkan tadi, Fatawa Al-Hadithiyah. Begitu juga dalam kitabnya Al-Yawaqit wal Jawahir yang telah saya sebutkan tadi. Dan kesimpulannya ada dalam kitab Haqa'iq Anit Tasawuf. Haqa'iq Anit Tasawuf ni tuan-tuan dan puan-puan, dapat dibeli di Ma'rad. Mudah-mudahan adalah. Kalau tak ada, cubalah tengok-tengok. Maktabah Darul Irfan daripada Halab, iaitu Suriah. Dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Isa. Jadi saya pergi ke sana, ialah tak dapat jumpa Syekh Abdul Qadir, dia dah meninggal dah. Ni tuan-tuan dan puan-puan, kita cari buku yang manfaat, menerangkan apakah itu tasawuf dan amalan-amalan orang-orang tariqah dan zikir-zikir mereka. Kenapa mereka zikir dengan kuat, kenapa mereka zikir berjamaah. Orang-orang zaman sekarang atau dikenali sebagai salafi, mereka kata zikir duduk ramai-ramai ini bid'ah. Mana Nabi ada buat zikir ramai-ramai? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, zikir ramai-ramai ni dia bukan bid'ah. Kita kena faham pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Kalau ada dalam Quran, itu nas. Kalau ada dalam Sunnah, itu nas. Dan Sunnah kita tahu dia terbagi 3. Tuan-tuan dah belajarlah, cuma kita muzakarah saja. Masurira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an fi'lihi wa qawlihi wa taqririhi. Apa yang lahir daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari perkataannya, perbuatannya atau takrirnya, pengakuannya. Maknanya salah satu dah ada, cukup. Itu nama sunnah, dalil dah. Jadi mana dalil ustaznya Nabi duduk ramai-ramai? Kita kata ada dalil. Dalil Nabi SAW lepas sembahyang, sebagaimana riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dalam kitab Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Selepas Nabi SAW sembahyang, Nabi sembahyang maktubah, khamsah maktubat, iaitu 5 waktu yang fardu. Nabi membaca tasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar dengan kuat. Sehingga Ibn Abbas mengatakan la a'lamu insirafu ma'ani salah illa bitasbihihim. Tidak aku mengenal mereka dah habis sembahyang melainkan kerana dengar tasbih mereka. Kenapa? Kerana Ibn Abbas budak kecil. Waktu Nabi SAW wafat, umur dia berapa tahun? 13 tahun. Jadi zaman Nabi tu dia sembahyang kat belakang, dia budak. Budak-budak sembahyang belakang. Jadi dia tak tahu Nabi dah beri salam ke belum. Mereka dah dengar subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, dah habis sembahyang. Jadi baca perlahan ke kuat? Tuan-tuan jawab? Kuat. Baca seorang-seorang ke ramai-ramai? Ramai. Itu hadis Bukhari. Banyaklah saya pun nak cerita banyak sangat. Nanti banyak soalan yang lain-lain kita boleh jawab. Jadi itu satu contohlah. Dan begitu juga Nabi SAW telah bersabda, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Dalam hadis mengatakan majtama qaumun illa nazalat alaihim yazkuruna Allah illa nazalat alaihim sakinah. Hadis ini banyak riwayatnya. Ada yang menyebut yatluna kitab Allah, ada yang menyebutkan yazkuruna Allah. Jadi apabila kita berhimpun ramai-ramai berzikir kepada Allah, turun malaikat, turun rahmat, turun sakinah. Wa yadhkuruna Allah wa yadhkuruhumullah 'indah.
dan Allah menyebutkan mereka di sisi Allah. Jadi maknanya zikir ramai-ramai. Begitu juga dalam hadis yang lain Nabi mengatakan walillahi malaikatun sayyarah. Bagi Allah tu malaikat-malaikatnya berpusing keliling bumi. Cari mana ada mahal-mahal tempat-tempat yang berzikir, maka dia akan panggil halumma ila ta'ala ma'idatukum. Marilah datang kepada hidangan kamu. Sebab malaikat dia bukan makan macam kita, tapi dia makan amalan-amalan zikrullah. Dia berkumpul ramai-ramai sampailah kepada langit. Apabila habis majlis itu, malaikat semua naik ke langit. Allah Ta'ala tanya, daripada mana kamu datang? Mereka menjawab, kami datang daripada orang-orang yang berzikir padamu ya Allah. Dan hadisnya panjanglah. Hadis menunjukkan kelebihan duduk berzikir ramai-ramai. Jadi makna di sini, dalam hadis qauli ada, dalam hadis fi'li ada, dan dalam hadis takrir. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu masa datang ke masjid dan mendapati satu halaqah berzikir. Nabi tanya pada mereka, apa kamu buat di sini? Mereka mengatakan, nahnu nusabbihullah wa nuqaddisu. Bertasbih pada Allah dan mensucikannya. Allahu, apakah kerana Allah saja kamu duduk di sini? Mereka kata, Allah, demi Allah, hanya kerana Allah saja kami duduk sini. Adapun aku ni tak minta kamu bersumpah, bukan kerana tak yakin pada perkataan kamu, tetapi aku telah didatangi Jibril, di mana Allah memuji sebagian umat aku yang berzikir kepadanya. Maka inilah sebab aku datang, nak confirm betul. Allah puji, Jibril datang bagi tahu, menunjukkan majlis zikir. Jadi Nabi takrir bahawa diharuskan, dibolehkan, bahkan disunatkan. Kenapa? Sampai Allah puji, Jibril datang bagi tahu pada Nabi, Allah puji sebagai umat kau yang sedang duduk berzikir sekarang kat masjid. Jadi Nabi pun datang tengok betul ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan bacalah sendiri buku. Saya cuma buka sajalah. Allah puji, Jibril datang bagi tahu pada Nabi, Allah puji sebagai umat kau yang sedang duduk berzikir sekarang kat masjid. Jadi Nabi pun datang tengok betul ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, dan bacalah sendiri buku. Saya cuma buka sajalah, tuan-tuan baca. Sebab tu saya kata tadi, belilah buku yang ada manfaat, bukan beli buku berjilid-jilid. Yalah bagus jilid-jilid tebal, tapi baca pun tidak, tahun sekali pun tak buka. Maaf lah ya. Orang menuduh masalah zikir tak ada dalil, bid'ah. Zikir dengan berdiri. Aduh ustaz, macam mana orang zikir dia berdiri? Oh, dia berdiri habis macam dia main, kita katakan rebana. Sudah ada fatwa Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Fatwa Hadisiyah, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dan begitu juga Al-Imam Suyuti. Banyak, dan situ pun kecil bukunya, mungkin tak sampai 1 junit, tapi cukup lengkap dengan dalil. Sebab kadang-kadang kita tengok buku besar-besar, buku kecil tak tengok. Padahal buku kecil ni kadang-kadang halus tapi tajam. Cukup dalil. Tu dia, Syekh Abdul Qadir Al-Erbili. Semua ulama Mesir ni, tuan-tuan di bumi ulama, ambillah kesempatan untuk mencari buku-buku yang baik-baik ya. Untuk dapatlah kita jadi marajik kita. Besok nak balik kat Malaysia, Singapura, balik Thailand, orang tanya nak beli buku, dah tak tahu dah kat mana nak beli. Kat kedai-kedai tak ada jual buku-buku macam ini. Sekarang lah kita cari. Tapi biarlah buku yang baik-baik. Bukan saya kata buku tak baik, tapi makna yang diperlukan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, begitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun dah kata, badal Islamu ghariba wa sayyidu ghariba fatuba lil ghuraba ya. Jadi memanglah akhir-akhir zaman ni, Islam yang benar ni memang jadi gharib lah. Semua pakai hadis ni juga. Ulama Salafi pun pakai hadis ni juga ya. Ulama Wahabi pun pakai hadis ni juga. Kita pun pakai hadis ni juga. Tapi kita lihatlah, mula Islam tu gharib. Jadi gharib tu mana asing. Wa sayaudu ghariba, dan dia akan kembali jadi asing. Jadi kalaulah kita lihat daripada hadis ni, mana asing tu mana orang dah tak suka dah. Orang duk kata, orang duk pandang rendah. Ala ulama sufi apa ada, ala ulama tu zikir apa ada. Maaflah tuan-tuan ya, bukan saya pula mempelecehkan sini, tapi nak cerita hakikat kebenaran yang berlaku. Tapi Nabi dah kata bahagialah untuk orang asing. Siapa yang termasuk orang asing yang sebenarnya pun kita pun tak tahu, Allahu alam. Tapi kita tengoklah
amalan-amalan alim-alim ulama kita balik pada Islam saja. Itulah yang telah saya sebutkan tadi, wallahu alam. Jadi dalam makalah saya ni pun saya ada sebutkan juga, kenapakah orang duk benci sangat kepada ulama atau amalan tasawuf tarekat ni, kenapa? Sebabnya kejahilan lah. An-nas ada, ya, iaitu manusia itu musuh. Musuh kepada apa? Lima jahilu, kepada apa yang dia jahil. Dia tak tahu, dia musuh lah. Dia tak tahu kan yang makanan nasi biryani sedap, dah kena makan. Macamlah satu cerita, orang Jawi kita pergi Mekah zaman dulu, sampai di custom tempat Arab tu, dia tengok belacan busuk, buang. Lepas tu dalam rumah orang Arab ni ada orang khadam, tukang masak. Dia masak, tu Arab ni makan sedap. Dia kata, kau masak campur apa? Dia kata campur belacan. Minta aku belacan, dia gigit mentah-mentah. Pasal dah tahu belacan sedap. Itu cerita dia, tuan-tuan lah. Dia tak tahu, depan dia tengok busuk lah. Itulah dia. Tapi begitulah. Tapi bukan nak katakan macam belacan, tidak. Tapi nak cerita orang ni kalau dia tak tahu, dia musuh pada benda yang dia tak tahu. Kita kena tahulah. Kena kaji, kena lihat. Bil insaf. Bukan kerana saya, bukan kerana ustaz, bukan kerana Tok Wali, bukan kerana Tok Syekh Abdul Qadir Jalani, tapi dengan fikiran yang normal, yang rasional, boleh berfikir, dengan sifat peribadi yang tidak ta'assub, tidak emosi, baca, tengok macam mana. Macam tu. Jadi macam-macam lah tuduh-tuduhan. Pertama sekali, kenapa tuduhan terhadap tasawuf tarekat menyeleweng? Kerana dia mengatakan kita kembali pada Quran dan Sunnah. Apa nak pegang tasawuf tarekat ini semua bid'ah, menyeleweng, tak ada dasar kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini kata-kata mereka lah. Ini yang slogan selalu kita dengar kat mana-mana pun. Malaysia, Singapura, Indonesia, Thailand, mana-mana lah seluruh dunia. Kat Mesir pun tuan-tuan pun ada juga, saya tahu ada sini. Apa ni tasawuf tarekat semua bid'ah, mana ada Al-Quran dan hadis, tak ada. Kita kembalilah pada Quran dan hadis. Sebenarnya mereka tu pun tak kaji habis apa tasawuf tarekat. Dia baca buku. Ni tuan-tuan kena faham. Mengkaji sesuatu kena balik pada buku orang yang kita kaji. Kita nak kaji mazhab Hanafi, balik pada buku Hanafi. Kita nak kaji mazhab Syafi'i, balik pada buku ulama Syafi'i. Kalau kita nak kaji tasawuf dan tarekat, balik pada buku ulama tasawuf dan tarekat. Kalau kita pegang pada buku orang yang rad tasawuf, yang menolak tasawuf tarekat, kita tak jumpa yang positif, hanya negatif saja. Tak jumpa yang manis, melainkan yang pahit saja kita jumpa. Itulah akibatnya. Jadi nak tahu tasawuf tarekat tidak? Tak sama lah, takkan sama. Logik tuan-tuan, logik. Jadi orang yang baru masuk Islam semalam, takkan Nabi nak ajar terus 23 tahun yang Nabi dah ajar pada Abu Bakar. Takkan tak mampu. Manusia mana pun tak mampu. Jadi sebab itulah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sahabat-sahabatnya digelarkan ulama. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Umar dan yang lain-lain lagi, Abdullah bin Zubair dan sebagainya radhiyallahu anhum. Sebab itu mereka menjadi marja', tempat rujuk. Kalau sahabat semua dah ada sama ilmu, tak payah rujuk pada Ibnu Abbas, tak payah rujuk pada Abdullah bin Mas'ud. Tapi di kalangan sahabat tu sendiri pun, mereka ada masalah, mereka jumpa Ibnu Abbas. Yang mana dekat kawasan Hijaz, rujuk pada Ibnu Abbas, kerana Ibnu Abbas duduk di Taif. Yang mana kawasan dekat Iraq, merujuk pada Ibnu Mas'ud, kerana Ibnu Mas'ud duduk di Kufah. Macam tu. Kalaulah semua dah sama ilmu, tak payah rujuk lah. Aku pun sama macam kau juga. Aku sahabat Nabi, kau sahabat Nabi. Aku pun ada ilmu macam kau. Macam tu lah. Tapi tidak. Kenyataannya mereka rujuk antara satu sama lain. Menunjukkan ilmu mereka tak sama. Sebab itu hukum akal, tuan-tuan. Jadi sahabat-sahabat ni pun sampai ke ilmu pada murid-murid. Murid-murid yang datang duduk belajar daripada umur 10 tahun, 15 tahun sampailah umur 40 tahun, ilmunya lebih lah. Dia belajar dengan Abu Bakar, belajar dengan Sayyidina Umar, belajar dengan Sayyidina Uthman. Murid yang belajar jumpa sekali hilang, jumpa sekali hilang, yelah dia pergi jihad ke mana ke. Macam mana nak sama dengan murid yang multazim, yang sungguh-sungguh? Sama jugalah macam kat kuliah kita kan. Datang sekali, dua kali.
Takkan sama dengan orang datang tiap-tiap hari. Maaflah ya, bukan nak kata pula. Ini sekali misal saja. Nak buat contoh. Jadi macam itulah juga. Jadi antara murid-murid tu juga ada yang mutafawid, berbeza-beza ilmu mereka. Begitulah tabi'in dan tabi'in. Jadi siapa yang Allah beri rezeki, dia sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mendalami, sungguh-sungguh mulazim dengan gurunya, berdamping dengan gurunya, dapatlah ilmu yang lebih selain daripada ilmu yang syariat, dapatlah ilmu hakikat, dapatlah pembersihan jiwa, dapatlah mendekatkan diri kepada Allah, jadi pula guru khalifah dia pula. Begitulah seterusnya. Bukan makna ilmu tu disembunyi-sembunyi, tidak. Tapi peringkat pengajian itu tak sama. Nah, sekarang kita pula dah balik Azhar, kita nak mengajar. Kita ajar budak-budak yang baru nak belajar sembahyang, umur 7 tahun, 5 tahun dekat tadika. Kita nak baca hadis tak, tuan-tuan? Nak baca Al-Quran tak? Pening budak-budak. Tak payahlah, kita cuma cakap kau cuci muka, cuci tangan sampai siku, macam ni. Kalau kentut, batal wuduk tahu, tak boleh sembahyang lagi. Macam tu aja, tak payah buat datang nas. Sebab dia budak. Beza kan? Berbeza. Jadi ulama-ulama tasawuf tarekat pun mereka pun faham. Tak semua orang awam dapat sama pemikiran, dapat sama pengenalan mereka dengan ilmu yang mereka nak sampai. Jadi kadang-kala kita rasa kenapa ni ulama-ulama tasawuf tarekat ajar kat rumah-rumah dia saja, ajar tempat-tempat dia saja, kenapa tak ajar kat umum? Sebab orang umum bukan semua dapat terima dalam akal mereka. Macam tadilah saya kata tadi, contoh mudah je. Kan kita bicara kat depan-depan orang ramai, kita bicara nasikh wal mansukh. Kita baca Arab dia. Orang pun pening kepala, apalah ustaz ni ajar, sudahlah. Aku nak tahu hukum ajalah. Dia tak ada masa. Macam itulah tuan-tuan. Maaf ajalah tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sini telah bersabda, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bicara pada manusia ikut kadar kemampuan akal mereka. Kalau kita bicara tinggi, hebat, kita syok sendiri aje lah. Aku hebat ni, pas doktor ni, aku syaraf bismillah kau 1 jam. Tapi orang dengar pun tak faham. Sebab apa? Fahamlah. Awak syok sendiri aje lah. Tengok orang ramai. Kalau kita bicara dengan alim-alim ulama, ada caranya. Kalau kita bicara dengan orang yang bawah, yang baru nak belajar sembahyang, ada cara. Begitulah ulama-ulama tasawuf tarekat pun nak bicara benda dalam-dalam, nak bersih hati itu ini. Sedangkan sembahyang pun tak lepas lagi, fardu ain pun tak lepas lagi. Nak bicara apa? Maaf tuan-tuan ya. Kadang-kala maaflah, kita ni kadang-kala bila balik macam saya lah. Balik saja daripada kuliah syariah semangat nak ajar tafsir, ayat-ayat hukum, mengajar hadis tadi hukum. Orang ramai ni fardu ain tak lepas lagi, istinja masih lagi najis. Tapi dia pun bila balik, wah ustaz kita dia ajar kuliah punya pelajaran lah, ayat hukum, semayang tak sah lagi, baca Fatihah tak betul lagi. Apa kita nak megahnya tu? Maaf lah, bukan makna saya menghalang mengajar, tapi kita ajar ikut kadar kemampuan manusia yang memerlukan ilmu itu. Kalau kita bagi permata, maaf lah, kepada budak, dia buang campak, dia buang goli saja, permata. Tapi kalau kita bagi permata kepada seorang kekasih kita, dia pun kata, baiklah saya jadi isteri awak. Tak apalah. Maaflah tuan-tuan ya. Jadi macam itulah maksud saya. Jadi bahawa tidaklah Nabi itu menyembunyikan ilmu, dan tidak juga ulama-ulama tasawuf menyembunyikan ilmu, tetapi begitulah keadaan yang telah menjadikan demikian. Yang ketiga, banyak tuduhan mengatakan pengamal tasawuf tarekat ni jumud, beku, membatu, berzikir je, tak ada jihad. Sebenarnya orang yang kata macam ni, dia tak menjelajahi sejarah ulama-ulama tasawuf itu sendiri. Sejarah telah mencatatkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa ulama tasawuf seperti Khan Ghazan, seorang ahli sufi, telah berjaya mengislamkan kerajaan Mongol di Baghdad. Tuan-tuan dan puan-puan, sejarah hitam telah berlaku dalam dunia Islam, di mana kota Baghdad telah dihancurkan oleh bala tentera Tatar, Mongol yang datang dari utara China, yang tak mengenal Allah, yang menyembah batu berhala,
datang dan habis ranap masjid-masjid semua dijadikan kandang babi. Sebanyak 80,000 kepala ulama disembelih, diletak tengah-tengah jalan raya Baghdad, dan Genghis Khan naik atas kepala ulama-ulama. Dia kata, kami telah berjaya menghancurkan empire Islam. Satu kehinaan kepada dunia Islam. Sehingga semua negara Islam yang di sampingnya, di Syria, di Lebanon yang belum dimasuki Mongol lagi, mereka di Mesir pun mereka kata, habislah, Baghdad tidak akan balik pada Islam lagi. Macam tu sekali dah, putus harapan mereka. Library, maktabah penuh dengan karya-karya ulama-ulama Islam hangus dibakar habis oleh Genghis Khan dan bala tenteranya. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, akhirnya Genghis Khan, sekalian bala tentera, sekalian pengikut dia, menjadi umat Islam. Macam mana Ustaz? Inilah dia. Siapakah pendakwah yang telah mengislamkan mereka? Khan Ghazan. Khan Ghazan dia seorang sufi, beramal dengan tarekat Naqsyabandi. Dia berada di salah satu kampung berdekatan dengan Baghdad. Seluruh negeri Iraq itu sudah dikuasai oleh Mongol. Tetapi hanya kampung itu saja yang tak dapat dimasuki. Tapi Khan Ghazan dia bukan ajar orang buat jahat, dia ajar orang buat baik, berzikir, beramal. Dan sedikit demi sedikit dia punya usaha tu berkembang. Sampai kepada istananya Genghis Khan. Panggil dia, ajak dia berbicara. Dia bicara dengan baik, dengan lemah lembut, tetapi dengan penuh karamah. Dia seorang wali Allah, tuan-tuan. Akhirnya Genghis Khan mukni, rasa puas hati dengan dalil yang dibawa oleh Khan Ghazan. Allah buka, dia pun memeluk agama Islam. Semua anak-anak dia semua. Sebab itu hari ini, alhamdulillah, ada beberapa ramai umat Islam Singapura kita yang telah pergi ke Mongol dan mendapati banyak masjid kat sana. Daripada mana datang umat Islam itu? Daripada keturunan orang-orang yang asalnya membakar masjid di Baghdad. Ini tuan-tuan, sejarah. Tapi sejarah ni tak dipaparkan, tak dibuka. Jadi kita tak tahu. Kita ingat orang tahu tarekat Allah, serahlah diri pada Allah, mati-matilah. Tak. Mereka berjuang, tapi berjuang mereka bukan nak tunjuk orang. Itu dia. Syekh Syamil An-Naqsyabandi dengan masyayikh yang lain telah menentang kemasukan Rusia di Dagestan. Sekarang perang di Chechnya, Shishan, Dagestan. Islam sampai ke sana melalui ulama-ulama tarekat. Dan begitu juga mereka tahankan daripada masuk Rusia. Siapa yang tahankan tu? Ulama-ulama tarekat Naqsyabandi. Sampai sekarang mereka masih ada lagi. Yang di Chechnya ni tuan-tuan, yang dapat masih bertahan lagi sampai sekarang, ialah orang-orang ahli tarekat Naqsyabandi. Dia tak serah bulat-bulat. Matilah kerana Allah, syahid. Sebab apa? Jiwa mereka dah kerana Allah dah. Bukan kata nak tunggu perang. Zaman sekarang orang bagi duit nak suruh supaya buat bohong, supaya buat jahat. Tak ada dah. Aku mati pun kerana Allah. Ini orang yang sudah dimasuki tasawuf, tarekat yang tulen. Kalau sekira maaf katalah, kalau hanya ada ilmu, banyak. Kita dah tengok macam-macam ulama balik pada belajar mana-mana pun boleh beli dengan fulus. Maaflah, bukan kata tuan-tuan, boleh beli dengan fulus. Bila dah jadi ulama kerajaan, bila dah jadi ulama Perdana Menteri, bila dah jadi ulama itu, ulama ini, semua tutup mulut, tak boleh cakap apa. Maaflah. Maaf. Tapi ulama dulu tidak. Nyawa pun dia sanggup gadai. Begitu juga di India. Syekh Ahmad Syahid, Liaquat Ali dan Syekh Mahmud Deobandi, antara masyayikh yang telah memainkan peranan penentangan Inggeris di India. Malik bin Dinar, seorang sufi yang warak dengan bantuan murid-muridnya, telah mengembangkan Islam di Malabar, Gujarat, di India dan Maldives dan kepulauan yang berdekatan. Yusuf Din As-Sindi di negeri Multan dan Kashmir. Pemimpin-pemimpin tarekat Al-Qadiriyah atau Syazaliyah dan lain-lain di barat, tengah dan selatan Afrika. Syekh Umar Mukhtar. Tuan-tuan biasa tengok gambar lain of the desert. Umar Mukhtar. Dia ada tarekat. Tarekat apa? Syekh Tarekat Sanusiyah. Memerangi penjajahan Itali di Libya. Jangan lupa perkembangan Islam di Nusantara ialah di tangan ahli-ahli tasawuf, tarekat dan lain-lain lagi.
Tuan-tuan dan puan-puan biasa dengar Wali Songo, Wali Sembilan. Ada orang kata itu cerita dongeng. Tapi ialah, siapa nak kata pun boleh kata. Tapi kalau tak ada angin, takkan pokok bergoyang, tuan-tuan. Kalau tak ada asal cerita, takkan perkara tu boleh dijadi cerita. Tapi hakikat sebenarnya memang ada. Perkuburan mereka pun ada. Zaman di Indonesia, Malaysia, zaman dulu-dulu Nusantara kita kata, agama datuk nenek kita agama apa, tuan-tuan? Hindu. Orang Hindu ni dia puja dewa-dewi dia, bermegah dengan ilmu-ilmu sihir dia. Tukang-tukang sihir dia boleh jalan, kepala boleh berjalan. Tuan-tuan pun tahulah, sampai sekarang pun ilmu hitam masih ada lagi di sebagian-bagian tempat yang masih lagi mengamalkannya. Tapi kalau dulu menjadi pujaan. Wali-wali ni datang, tuan-tuan, dia bil hikmah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zikir nak bersihkan hati. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita tadi dah sebutkan bagaimana nafsul mutmainnah itulah barulah darjat dan maqam yang hanya terpelihara pada gangguan syaitan. Tapi bilakah orang tu sampai pada darjat nafsul mutmainnah? Allah sebutkan dalam Quran, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Sebelum itu ayatnya, alladzina amanu yatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu yatma'innu qulubuhum, tenang hati mereka, bizikrillah, dengan zikir pada Allah. Ala, ketahuilah, bizikrillah, dengan zikir pada Allah, yatma'innul qulub, tenang hati. Jadi daripada zikir itu baru dapat nafsul mutmainnah. Tapi kita sekarang zikir tak dapat juga, pasal kita tak ikut jalan. Maaf tuan-tuan, contoh mudah saja. Kita sakit lemah jantung, sakit kencing manis, macam-macam penyakit zaman sekarang. Jangan kata orang tua, muda pun dah penyakit dah. Kemudian kita pergi farmasi. Farmasi gedung obat. Kita ambil vitamin A. Vitamin A ni bagus ni. Kata kalau vitamin A ni macam ni dia kelebihan dia, fadilat dia. Kita ambil, makan. Kita ambil vitamin B kompleks, kita makan. Kita ambil vitamin C, kita makan. Kita ambil vitamin D, macam-macam vitamin. Orang kata ini bagus makjub, makan. Orang kata bagus ni, kayu akar ni, ini kayu ali, tongkat ali, oh makan. Semua tak sakit dia. Mungkin sembuh, mungkin tidak. Nasib-nasib lah. Nasib-nasib. Tapi kalau dia pergi pakar, spesialis, doktornya mahir, awak sakit lemah jantung ni, ini obat dia. Ini obat lemah jantung, awak makan setiap pagi 2 kali 2 biji, malam 2 biji. Kalau bila awak sesak nafas ke apa, awak makan lagi 2 biji. Dia bagi obat. Segi hukum akal, hukum adat, insya-Allah obat doktor profesor yang spesialis ini lebih mujarab daripada yang kita ambil di gedung farmasi yang kita pun tak tahu mujarab atau tidak. Betul ke tidak, tuan-tuan? Betul ke tidak saya dengar? Akal, logik. Begitu juga ulama-ulama tasawuf tariqah yang sudah mahir, yang sudah tahu obat yang betul dapat obat hati, penyakit riak, ujub, semua macam-macam ni. Ini obat dia. Oh, saya tak maulah. Saya nak ambil dalam Quran sehari, saya baca sendiri. Silakanlah, kita pun tak kata salah. Jadi, kita nak try. Jadi, kita hanya trial and error. Eksperimen. Tajrubah. Buat. Dapat hasil, betul ke salah. Macam orang sedang mencari-cari lah. Belum tentu dapat. Tapi yang dijalankan oleh ulama-ulama tasawuf tariqah sudah terbukti berjaya mengobatkan hati-hati orang-orang yang sakit jiwanya. Buktinya, orang yang mengamalnya sudah pun sampai pada darjat awliya Allah. Buktinya, Syekh Abdul Qadir Jalani. Buktinya, Abu Hasan Asyazali. Buktinya lagi Syekh Junaid Al-Baghdadi. Banyaklah semuanya ulama-ulama ni. Yang saya sebut semua ulama ni semua ulama awliya Allah dan juga ulama syariat. Dah terbukti mereka mengamalkan tarekah dengan sujujur, ikhlas, betul ikut kafiat yang telah ditunjuk, berjaya mereka dapat makam yang mulia. Mana ustaz tahu yang mereka dah sampai makam para wali? Mana ustaz tahu yang dia tu wali? Memanglah ada wali kita tak kenal, ada wali kita kenal. Macam mana kenal? Allah tunjukkan karamah dia. Dia ada karamah.
Bila dia ada karamah, bukan, kita dah belajar dalam akidah. Perkara yang khariqul adat, yang menyalahi adat tu, ada nama irhas. Irhas tu ialah untuk para nabi sebelum diangkat jadi nabi. Ini macam mengajar tuan-tuan, minta maaf tuan-tuan ya. Cuma kita muzakarah. Yang nama mu'jizat, yang diberi hanya pada nabi-nabi dan rasul. Yang nama karamah, yang diberikan kepada para awliya Allah. Yang nama ma'unah, yang diberi kepada orang-orang salihin. Yang bernama istidraj, kepada orang Islam yang jahat tetapi ada pula kelebihan dia. Yang bernama sihir, yang diberi kepada orang kafir. Nah, sekarang Syekh Abdul Qadir Jalani, dalam manaqib beliau ni kalau mengajar 70,000 orang tuan-tuan. Yang duduk dalam kelas mengajar, di antara orang awam, alim-alim ulama tafsir, hadis, fikih, semua ada duduk. Di dalam maktabah ni tadi saya tengok ada kitab Mughni Ibn Qudamah dalam fikih mazhab Hambali. Beliau adalah murid Syekh Abdul Qadir Jalani. Gambarkan tuan-tuan. Hebat tak hebat Syekh Abdul Qadir Jalani? Murid-murid dia semua jadi ulama-ulama. Beliau mengajar 70,000 orang. Zaman dulu mana ada mikrofon? Macam mana orang nak dengar 70,000 orang? Jadi cacat tongkat. Semua cacat tongkat. Ujung-ujung sana cacat tongkat. Dia bersyarah, keluar suara kat tongkat. Hai, pelik ya? Pelik apa? Kalau Allah nak jadikan innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bukan susah sangat. Tapi benda pelik, pelik bagi kita. Itulah namanya khariqul adah, menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Tapi tidak mustahil di sisi Allah Ta'ala. Itulah karamah. Mungkinkah Syekh Abdul Qadir Jalani sihir agaknya tak? Dia boleh buat pelik. Tengah-tengah mengajar, ada masalah, ada perkara, dia nak keluar orang ramai, 70,000 nak jalan pun tak boleh. Dia jalan atas angin. Jalan atas angin aja. Tiap-tiap hari, normal, season dah macam tu. Orang tengok dia jalan atas angin macam biasa. Sampai semua ulama Baghdad tak ada siapa lagi nak tolak Syekh Abdul Qadir Jalani dengan kekeramahnya. Al-Imam Zahabi dalam Siratul Alamun Nubala mengatakan bahawa karamahnya Syekh Abdul Qadir Jalani sudah mutawatir, tak boleh disangkal lagi. Sampai Ibn Taymiyah, seorang yang sangat menentang kepada tasawuf dan tarekah pada sebahagian perkataannya, tetapi beliau sendiri mengatakan bahawa Syekh Abdul Qadir Jalani ialah rajulun salihun. Kita nak kata apa lagi tu? Makna ulama dah iktiraf dia tu seorang wali Allah. Ulama iktiraf dia tu memiliki karamah, ialah seorang alim ulama yang hebat. Tetapi dialah pengasas tarekah Al-Qadiriyah. Yang kita pun dah faham dah tahu. Habis takkan tarekat sesat pula. Kalau tarekat sesat, Syekh Abdul Qadir Jalani dah sesat. Kalau Abdul Qadir Jalani sesat, semua pengikut dia pun dah sesat. Ulama semua dah sesat yang mengatakan Syekh Abdul Qadir Jalani itu adalah wali Allah. Syekh Abdul Qadir Jalani amal ikut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tauhid dia bermazhab Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Fikih dia bermazhab Syafi'i atau Hambali. Dia tak buat fikih baru. Tasawuf dia bertarekat dengan tarekat Al-Qadiriyah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita hari ini banyak sangat mahjub, hanya hijab sangat, maaflah. Kita sibuk nak cari dalil, nak tarjih. Ulama dulu dah dalil, dah ada dah. Dah tarjih, baca je lah buku dia. Maaflah tuan-tuan. Kita ilmu pun tak sampai, jarh wa ta'dil kita tak sampai. Beli buku Ali Sabah tu untuk mengenal sahabat tu, untuk itu je lah, maaflah. Bukan kita bukan nak kaji pun, maaflah. Nak kaji hadis satu, semua ulama dah kaji dah. Alhamdulillah. Yelah bagus kalau ada. Begitu juga ilmu tauhid akidah. Bukan orang Islam baru masuk Islam. Dah 1400 tahun dah. Syekh Abdul Qadir Jalani tidak akan jadi wali kalau akidah dia sesat. Sebab itu syarat jadi wali. Syarat jadi wali dua syarat yang penting, yang besar. Apa dia? Firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah bahawa sesungguhnya para awliya Allah tu, wali-wali Allah, mereka tu la khawfun alaihim, tak ada rasa takut, wa lahum yahzanun, tak ada rasa sedih. Siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Iaitu orang-orang yang beriman dan adalah mereka tu orang yang bertakwa. Dua syarat.
Syarat ini kalau tak dipenuhi oleh Syekh Abdul Qadir Jalani, tak jadi wali dia. Maknanya dengan kerana kita dah lihat kelebihan dia dan kehebatan dia, keikrar atau pengakuan ulama kewalian dia, maknanya dia sudah memenuhi dua syarat ini. Allazina amanu, dia beriman pada Allah. Iman dia, akidah dia betul. Kalau akidah dia sesat, sebagaimana yang dituduh oleh ulama-ulama salafi, bahawa Abu Hasan Asy'ari sesat, bahawa kita ni sesat, kita adalah Jahmiyah, kita adalah Mu'attil, membatalkan sifat-sifat Allah, takwil sana takwil sini, sesat. Kalau itulah pegangannya sesat, dan itulah juga pegangannya Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abdul Qadir Jalani tak jadi wali. Tak jadi wali kerana iman dia tak betul. Jadi alhamdulillah ternyata betul, kerana sebab itulah dia pun dah jadi wali. Jadi kita nak cari-cari salafi, tak payah dah tuan-tuan nak cari salafi apa lagi. Bukan masalah akidah, masalah baru. Daripada 1420 tahun dulu dah ada dah. Kita nak pegang mazhab mana, nak tarjih ni hadis ni kuat, Imam Syafi'i tak kuat lah. Ini hadis ni lemah, Imam Syafi'i pegang. Nak apa lagi susah? Syekh Abdul Qadir Jalani dah beramal dah dengan mazhab Syafi'i dan Hambali. Nak Allah terima. Kalau Allah tak terima, tak ada jadi dia orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, dua syarat pula. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Orang wali Allah tu ialah orang yang beriman dan takwa dia. Takwa tu zahir dan batin. Zahirnya mengikut syariat yang betul. Dan Syekh Abdul Qadir Jalani mengikut syariat yang betul. Syariat yang telah ada dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Itu pegangan beliau. Tak ada dia nak buat mazhab yang baru, tak payah. Tak payah sibuk-sibuk pasal kita banyak nak betulkan hati ni. Ini belajar sebagai maklumat untuk kita nak difak kalau ada orang mencerca ulama-ulama kita. Atau orang yang tak tahu kenapa ustaz kita batal wuduk pegang perempuan. Ini dalil. Untuk nak beritahu saja. Bukan kita nak jadi mustahid. Melainkan kalau masalah-masalah mu'asirah yang baru datang, tak apalah, mustahid lah kita, tak apa. Kalau mampulah. Benda dah selesai, bab daripada bab wuduk batal tak batal, dok gaduh-gaduh lagi buat apa? Buang masa, buang current aja. Maaf tuan-tuan. Tak payah gaduh. Kita pun bukan mustahid pandai sangat. Syekh Abdul Qadir Jalani ikut je Syafi'i dan Hambali. Dia lagi kasyaf. Boleh jumpa dengan Nabi, boleh tanya ni betul tak betul. Tapi itu semua dia tolak tepi, ikut mazhab Syafi'i dan Hambali. Dan Allah terima dia. Kita nak Allah terima je. Pandai bercakap pun kalau Tuhan tak terima amalan kita, buat apa? Pandai cakap, maaflah. Dan dari segi batin, takwa pada batin, kebersihan jiwa. Macam mana dia menjalani kebersihan jiwa? Menjalani tasawuf dan tariqah. Dan dialah pengasas tariqah Al-Qadiriyah. Kalau ini sesat, Syekh Abdul Qadir Jalani tak jadi wali. Simple tuan-tuan. Kita buat analisa Syekh Abdul Qadir Jalani dengan ringkas. Jadi inilah dia tuan-tuan. Jadi kalau dah ternyata demikian, orang yang kata tarikat sesat, kita kena tengoklah. Habis ustaz, orang tarikat ni kadang-kadang isteri pun tak tutup aurat. Habis buat maksiat, mayang pun kadang ponteng-ponteng. Kita jangan kerana nila setitik rosakkan susu sebelanga. Kalau nak cakap macam tu, hari ni pun orang orientalis kata Islam agama teroris, Islam agama pembunuh. Tengok tu dia bunuh orang, tembak orang. Yang buat dua orang. Yang Islam kena hukum, kenapa? Tak adil. Macam itulah juga. Kita kena bersifat adil. Orang ni buat salah. Salah dia lah, bukan salah tarikat. Kenapa tarikat yang dibabitkan? Umpamanya lah, ya. Kenapa masalah tarikat ni pun ada masalah. Macam orang Islam juga. Nama Islam sembahyang tidak, berjudi banyak. Lagi kuat judi pada orang kafir. Lagi kuat minum arak pada orang kafir. Orang kafir minum sebotol, dia minum 10 botol. Pergi Eropah, munazzam. Taksi naik, tekan semua meter ikut cukup aja. Sini naik 4 pound sampai tempat dia 10 pound dia minta. Oh, zahmat syadid ya Syekh. Karim ya Syekh, anta rajul karim. Maaflah tuan-tuan. Tapi Islam, anda cakap macam mana? Takkan kita kata Islam tak guna? Orang dia yang tak betul, bukan Islam dia. Macam tu juga tasawuf tariqah. Kalau ada yang silap, yang salah, itu orang peribadi, individu, bukan seluruhnya tasawuf tariqah. Wallahu a'lam.